Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 4 Sains KSSR Semakan muka surat 109. Hari ini kita berada pada tajuk Uji Minda Bab Cahaya. Okey, hari ini kita nak bincangkan soalan dan juga jawapan-jawapan yang kita boleh jawab dekat uji minda ni lah. Tapi ini saya ingatkan jawapan yang saya beri ni adalah hasil daripada pemikiran saya sendirilah dengan pembelajaran. Dia mungkin tak sama dengan jawapan cikgu kamu bagi dan kamu boleh fikirlah mana satu yang lebih baik untuk dibincangkan bersama cikgu di sekolah nanti. Okey. Jadi uji minda yang pertama. Okey, jom kita pergi kepada soalan-soalan tersebut. Yang pertama, jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. 1. Sifat cahaya ialah cahaya bergerak apa? Kalau bergerak tu mestilah jawapan dia lurus. Okey. Cahaya bergerak lurus, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Okey, saya ulang. Cahaya bergerak lurus, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Okey. Kemudian yang kedua, raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat cahaya. Okey, apakah kesimpulan tentang sifat cahaya berdasarkan penyiasatan di atas? Okey. Okey, yang ini bila dicerita macam ini maksudnya apabila lubang tu berada pada kedudukan yang sama, satu garis lurus, barulah cahaya tu boleh tembus. Maka kesimpulan dia kat sini adalah cahaya bergerak lurus. Itu saja. Biasanya kita belajar kesimpulan kan semakin apa semua kan. Tapi kalau untuk dalam penyiasatan cahaya ni, eksperimen yang simple macam ni, kita jawab sifat cahaya dia, cahaya bergerak lurus. Itu sahaja. Okey. Yang ketiga, tandakan right pada fenomena yang menunjukkan cahaya bergerak lurus. Okey, mana satu cahaya bergerak lurus? Ini ataupun ini. Okey, yang ini pertama ni ada bayang-bayang. Jadi inilah cahaya bergerak lurus. Jadi kita tanda right dekat sinilah. Okey. Kemudian yang kedua, B. Burung ni boleh nampak kat bawah ni, namanya cahaya boleh dipantulkan kan. Yang ketiga ni cahaya boleh dibiaskan. Jadi jawapan yang betul adalah yang A, cahaya bergerak lurus. Okey, senang sangat. Okey, yang keempat, padankan objek dan juga bayang-bayang yang terhasil. Okey, kalau objek legap, maksudnya kita macam dinding lah, tak nampak apa-apa, boleh tak bayang-bayang terhasil? Bila kita suluh lampu, ada bayang-bayang tak? Sudah tentu kan, sebab dia legap, cahaya tak boleh tembus, jadi ia adalah jelas. Jadi legap ni kita garis ke jelas. Okey, garis ke jelas. Maksudnya legap ni bayang-bayang dia jelas. Okey. Luksina ni maksudnya kalau macam kita tengok cermin yang tembus lah, cermin kereta kita, cermin mata kita kan. Jadi kalau kita suluh lampu pun memang tak akan ada bayang-bayang. Jadi luksina ni tiada. Jawapannya tiada. Okey. Seterusnya, luk cahaya ni sebahagian cahaya saja menembusinya. Maka ada tapi tak jelas. Jadi jawapannya ni, ada tapi tidak jelas lah. Sangat mudah. Okey. Alright, yang B. Bandingkan kejelasan bayang-bayang yang terhasil antara objek luk cahaya dengan objek legap. Kejelasan bayang-bayang. Awak kena faham maksud. Kena faham maksud kejelasan bayang-bayang. Kejelasan bayang-bayang tu maksudnya lagi terang bayang-bayang tu kan. Okay, jadi kita boleh cakap kat sini, objek legap bayang-bayangnya lebih jelas berbanding objek luk cahaya. Sebab dia suruh banding kan. Saya ulang. Objek legap, kejelasan bayang-bayang lebih jelas berbanding luk cahaya. Objek luk cahaya. Okey, itulah jawapannya. Okey, soalan kelima. Okey. Apakah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang? Apa faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang? Bayang-bayang ni dia terbentuk disebabkan apa? Disebabkan ada benda objek terhalang ni kan. Tapi macam mana bentuk nak berubah? Bentuk nak berubah. Kalau saiz, kita tarik ke belakang, kita ke depan je kan. Ingat tak, kita ada dua eksperimen. Yang pertama, eksperimen nak tentukan saiz tu makin besar, makin kecil bayang-bayang dia. Kita ubah dia punya lampu suluh. Kan, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ataupun kita ubah objek tu dekat dengan lampu, makin jauh atau dekat dengan lampu. Tapi kalau untuk bayang-bayang punya bentuk, adalah dua benda. Iaitu, kita gerakkan objek tu. Bayangkan kita ada silinder kan. Kita gerakkan, bengkokkan dia, gerak-gerakkan dia supaya dia berubah bayang-bayang punya bentuk. Jadi yang pertama adalah orientasi objek. Okey, jawapan dia orientasi objek. Yang kedua adalah kita biar je objek tu kat situ. Contoh silinder, kita contohlah dengan silinder kita biarkan, tapi kita alih-alih pula. Kita alih pula
suluhan lampu kita, kejap ke atas, kejap ke bawah, kejap ke tepi. Itu namanya adalah kedudukan sumber cahaya. Jadi dua faktor. Yang pertama, orientasi objek. Yang kedua, kedudukan sumber cahaya. Nak terbalikkan pun boleh. Yang pertama, kedudukan sumber cahaya. Yang kedua, orientasi objek pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dua-dua pun jawapan. Okey. Jadi kemudian yang keenam, nyatakan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Baru cakap tadi. Okey. Yang pertama, ingat tak eksperimen kita letak bayang-bayang, kita letak objek, kemudian kita alihkan lampu suluh tu ke belakang sikit, ke depan sikit kan. Jadi jarak antara lampu suluh ataupun sumber cahaya, jarak antara sumber cahaya dengan objek. Okey, yang pertama jarak antara sumber cahaya dengan objek. Tu pun boleh jawab. Ataupun awak nak jawab jarak antara itulah boleh juga kan. Jarak antara objek dengan sumber cahaya sama je. Kan. So yang pertama kita gerakkan sumber cahaya, yang kedua kita gerakkan objek tu. Jadi dia membabitkan jarak antara sumber cahaya dengan objek. Jadi jawapan awak kat situ, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, jarak antara sumber cahaya dengan objek. Okey. Alright. Ataupun kalau kita nak buat jarak antara objek dengan skrin pun boleh. Kita gerakkan objek tu dekat dengan skrin, jauh dengan skrin, tapi dalam keadaan adakah sumber cahaya tu ikut dia sama ke tidak. Jadi agak ada argument kat situ. Jadi nak senang awak jawab je jarak antara sumber cahaya dengan objek lah. Okey. Yang ketujuh, dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid tahun 4 menjalankan eksperimen untuk mengukur saiz bayang-bayang dengan mengubah jarak antara sumber cahaya dengan objek. Ini jawapan kita tadi nombor 6 tadi tu. Jadual di bawah menunjukkan hasil keputusan penyiasatan itu. Okay, di mana jarak di antara sumber cahaya dengan objek 10 cm, 15 cm dan 20 cm. Saiz bayang-bayang besar, kecil, sederhana, kecil. Maksudnya makin jauh kita jarakkan, saiz bayang-bayang dia makin kecil. Nampak tak? 10 besar, 15 sederhana, 20 jadi kecil. Jadi A. Berdasarkan penyiasatan di atas, bagaimanakah kumpulan murid-murid tersebut boleh menambahkan saiz bayang-bayang? Macam mana kita nak tambah saiz bayang-bayang? Kita dekatkan kan? Jadi kita mengurangkan, ingat ni PM, atas ni PM, bawah ni adalah PB, pembuli ubah manipulasi kat atas, pembuli ubah bergerak balas ni kat bawah. Okey, jadi kita ubahlah manipulasi ni. Okey, di mana kita tahu bahawa kalau sumber cahaya tu makin jauh, makin kecil. Jadi dia kata macam mana nak tambah saiz, kita dekatkanlah. Okey, jadi kita tulis nak dekatkan tu maksudnya kita kurangkanlah jarak dia kan. Jadi jawapan dia mengurangkan jarak di antara sumber cahaya dengan objek dalam kurungan cm. Okey, kita tulis mengurangkanlah, maksudnya kita dekatkan lagi lah. Bila dekat, bayang-bayang akan besar. Okey, dapat. Okey. Yang B, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? Okey, kesimpulan, ingat ayat dia semakin perubahan PM, semakin perubahan PB. Jadi ikut jawapan saya ni, pembuli ubah manipulasi ni bergerak balas kan. Jadi kita tahu bahawa kalau jarak dia semakin bertambah, bayang-bayang makin kecil. Okey. Jadi jawapan dia, semakin bertambah jarak di antara sumber cahaya dengan objek atas ni, okey, dalam kurungan cm. Saya ulang, semakin bertambah jarak di antara sumber cahaya dengan objek dalam kurungan cm, koma, okey, semakin kecil saiz bayang-bayang. Semakin kecil saiz bayang-bayang. Okey, saya ulang sekali lagi. Semakin bertambah jarak di antara sumber cahaya dengan objek dalam kurungan cm, koma, semakin kecil saiz bayang-bayang. Okey. Seterusnya, nyatakan semua pembuli ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Seperti mana yang kita tahu, dalam setiap kali kita nak menjawab soalan ini, kita kena kenal pasti dulu mana pembuli ubah manipulasi dia, mana pembuli ubah bergerak balas dia dan mana pembuli ubah dimalarkan. Okay, jadi yang penting pembuli ubah dimanipulasi dan bergerak balas lah. Okay, kita tengok pembuli ubah dimanipulasi yang atas. Okay, jarak di antara sumber cahaya dengan objek, dan pembuli ubah dimalarkan tu yang tetap je. Kita pakai objek yang sama lah. Jadi jenis objek ataupun saiz objek yang sama. Kemudian yang bergerak balas adalah saiz bayang-bayang. Okey, nombor 8. Raja di bawah menunjukkan satu bahagian pada kereta. Set mirror kan. Nyatakan sifat cahaya yang diaplikasikan pada bahagian tersebut dan huraikan fungsi dia. Senang saja. Sifat cahaya dia, cahaya boleh dipantulkan. Okey, cahaya boleh dipantulkan.
Jadi huraikan fungsi dia, pemandu dapat melihat kenderaan yang berada di sebelah kereta. Okey, menggunakan cermin pandang. Ini bukan cermin pandang belakang, cermin pandang sisi kan, cermin sisi kereta tu. Side mirror lah, side mirror. Okey. Jadi pemandu dapat melihat melihat objek ataupun apa-apa saja yang berada di sebelah kereta mereka sebelum membuat pusingan. Okey, ataupun sebelum nak belok ke kanan atau ke kiri. Okey, jadi kalau nak jawab tu, awak jawablah dengan ayat awak yang simple. Okey, contoh jawapannya macam inilah. Sifat cahaya boleh dipantulkan. Huraikan fungsi dia, pemandu kereta boleh melihat objek yang berada di sebelah kereta dengan melihat kepada lampu sisi kenderaan bagi mengelakkan kemalangan. Okey, bagi mengelakkan kemalangan. Okay, jadi awak boleh guna ayat awak, tak apa. Yang penting ayat tu kalau kita boleh faham, dah cukup. Okey. Yang ke-9, lukiskan semula gambar di bawah dan lengkapkan pantulan cahaya pada permukaan cermin dalam bentuk gambar Raja Sina. Okey, ini senang je, awak lukis gambar tegak ke bawah ni, kemudian awak buat pantulan dia. Dekat tengah-tengah ni awak kena garis satu garisan, iaitu garis normal, tak silap saya nama dia. Okey, kemudian awak garis kat sini, kemudian awak buat cermin tu garis normal je. Okey, garis normal tu, kemudian awak buat dia boleh memantul ke sana. Memantul ke sana. Okey. Alright, jadi itu mudah saja. Awak boleh tengok dekat atas pun ada, dekat muka surat yang sebelum ni ada kan, dekat nota sign buku dekat atas tu ada. Okey. Kemudian nombor 10 soalan dia, bagaimanakah pelangi terbentuk? Macam mana pelangi boleh terbentuk? Pelangi terbentuk kerana ada berlaku pembiasan cahaya. Okey, kerana berlaku pembiasan cahaya matahari. Okey. Jadi jawapannya paling senang awak tulis kat situ. Sebenarnya panjang, saya terangkanlah. Pelangi ni sebenarnya terbentuk apabila cahaya matahari tu dia berlanggar dengan cahaya kan kat udara, dia berlanggar dengan titisan air, wap air yang dekat udara tu. Jadi bila dia berlanggar dengan wap air tu, dia akan jadi lambat sikit. Dia akan merambat, dia akan membias lah. Bila dia terbias, dia terpecah kepada 7. Okey, merah, jingga dan sebagainya tu kan ada 7 kan. Jadi bila kenapa dia boleh jadi bengkok? Dia jadi bengkok tu sebab yang warna merah paling atas tau. Kalau perasan, yang warna merah atas sekali. Kemudian jingga, lepas tu kuning, lepas tu hijau kan, lepas tu biru, lepas tu indigo, lepas tu ungu kan. Maksudnya yang paling atas tu sebenarnya cahaya merah paling laju, sebab tu dia paling atas. Dia paling atas. Dia dah macam balapan dah, separuh balapan kan. Jadi sebab tu dia paling atas. Kalau yang paling kecil bawah tu maksudnya dia paling perlahan. Jadi dia terlambat kepada 7 warna yang sebenarnya. Okey, cahaya itu yang berlakunya. Itu yang berlakunya pelangi. Jadi kalau nak jawab nombor 10 ni, bagaimana pelangi terbentuk, awak jawab je simple. Awak jawab kerana cahaya matahari terbias dengan wap air selepas hujan di udara kan. Cahaya matahari terbias dengan wap air di cahaya matahari. Okey, buat ayat simple Cahaya matahari berlaku pembiasan cahaya apabila cahaya matahari melalui udara, kemudian berlanggar dengan wap air yang berada di udara. Okey, cahaya matahari melalui udara, kemudian berlanggar ataupun membias dengan wap air yang berada di udara. Okey, guna ayat yang awak senang faham lah. Tu ayat yang saya bagi contoh. Okey. Bagaimanakah kamu boleh menjadikan saiz imej ikan yang dipamerkan di dalam akuarium kelihatan lebih besar daripada saiz asalnya? Macam mana kita nak nampakkan imej ikan tu lagi besar? Okey. Jadi cara dia, kita gunakan, sebenarnya ikan tu sendiri memang dah nampak lebih besar kan, kalau kita masukkan dalam akuarium kan, sebab dia boleh merambat kan. Jadi mungkin kita boleh letak dekat akuarium tu, kita boleh gunakan cermin akuarium tu yang cembung mungkin. Kan kita guna lebih cembung. Dah lah air tu dia boleh merambat, lepas tu kita guna cermin cembung untuk menutup akuarium tu. Mesti lagi nampak besar. Tu okey, tu bagi pendapat saya. Kalau saya gunakan cermin cembung lah untuk menjadi untuk cermin akuarium tu, saya gunakan cermin yang cembung. Tu idea saya lah. Kalau awak ada idea lain, awak boleh bincang dengan cikgu awak. Okey, sampai 110 dulu. Okey, habislah kita perbincangan berkenaan dengan bab yang kelima,
iaitu cahaya. Okey, pada kelas akan datang kita akan masuk bab baru unit 6 iaitu unit bunyi. Di mana untuk unit bunyi ni untuk KSSR saya makan tahun 4 belajar bab baru ni. Sebenarnya bab bunyi ni adalah bab sekolah menengah tapi dia baru masuk ke tahun 4. Okey, nak tengok apakah yang ada tentang tajuk bunyi? Nantikan video terbaru dari saya, okey? Okey, sampai kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.